Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 20 Oktober bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini, UNICEF iktiraf kemajuan Malaysia kukuhkan ketersediaan data berkualiti tinggi berkaitan kanak-kanak. KPDN HEP pastikan data peribadi pengguna selamat di portal program subsidi petrol. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF mengiktiraf kemajuan ketara yang dicapai Malaysia dalam mengukuhkan ketersediaan data berkualiti tinggi berkenaan kanak-kanak. Wakil UNICEF di Malaysia, Marianne Clark Herting berkata, kandungan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, WKB 2030 untuk mengkaji semula garis kemiskinan jelas membuktikan komitmen Malaysia untuk mengukuhkan sistem statistik kebangsaan. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan sempena Hari Statistik Kebangsaan, beliau mengingatkan sistem data dan statistik perlu melalui pembaharuan yang kerap. Ini bagi memastikan ia bergerak balas terhadap konteks sosioekonomi Malaysia yang berubah dan komitmen antarabangsa baru muncul seperti matlamat pembangunan mampan. WKB 2030 dilancarkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada awal bulan ini merupakan kerangka hala tuju negara bagi tempoh tahun 2021 sehingga 2030 dengan antara matlamatnya merapatkan jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Beberapa kumpulan termasuk kanak-kanak akan diberikan keutamaan supaya kedudukan sosioekonomi mereka dapat dibaik pulih agar mereka tidak ketinggalan. UNICEF membantu mengumpul dan menganalisis data pelbagai negara seluruh dunia. Antaranya bertujuan mengisi jurang data untuk memantau situasi kanak-kanak dan wanita. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menafikan pihaknya gagal memastikan keselamatan data peribadi pengguna selamat ketika melayari portal program subsidi petrol PSP. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata semua ujian serta semakan yang perlu sudah dilakukan sebelum portal itu dilancar dan diakses orang ramai. Beliau yang ditemui sempena Hari Sukan KPDN HEP 2019 di Kajang Selangor pagi tadi berkata insiden nombor akaun bank yang tertera pada portal rasmi PSP baru-baru ini sudah diselesaikan dalam masa beberapa jam selepas ia dilaporkan. Kita dah protect benda tu, ya, kita dah pun bila kita sedar yang tu dia berlaku dalam tempoh yang tak panjang, ya, dan sekarang ni kita telah berjaya mengatasi dan melindungi perkara itu dan jaminan tentang data penerima itu adalah terjamin. Tambahnya, kementerian memandang serius isu teknikal membabitkan data peribadi penerima PSP selain sentiasa mengambil langkah proaktif bagi melindungi data tersebut. Kementeriannya juga telah meningkatkan sistem dan keselamatan data laman web berkenaan sebelum mengaktifkannya semula untuk diakses orang ramai. Jelasnya, beliau juga sudah memberi maklum balas berhubung perkara berkenaan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo. 17 Oktober lalu, sebuah laman web berkaitan teknologi melaporkan kelemahan portal PSP yang didakwa membolehkan pengguna melihat nombor akaun bank penerima lain melalui kod sumber di laman berkenaan. Situasi itu mengundang kritikan beberapa pakar digital yang mendakwa KPDN HEP gagal untuk menjalankan ujian pelaksanaan dan keselamatan sebelum membenarkan pengguna melayari portal itu. Untuk rekod, lebih 1.6 jumlah transaksi direkodkan dalam masa 3 hari sejak portal tersebut dilancarkan pada 15 Oktober lalu.
Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Jakarta dalam lawatan kerjanya bagi menghadiri Majlis Pelantikan Presiden dan Naib Presiden Indonesia untuk penggal 2019-2024. Pesawat khas membawa Perdana Menteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma pada jam 10.51 pagi waktu tempatan. Ketibaan beliau dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali disambut Menteri Luar Malaysia Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sanjojo serta Duta Besar Malaysia di Indonesia Datuk Zainal Abidin Bakar. Menurut Datuk Zainal Abidin, kehadiran Tun Dr. Mahathir adalah manifestasi kepada kekukuhan hubungan akrab kedua-dua pemimpin dan negara. Manakala pelantikan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi untuk penggal kedua akan membawa lembaran baru dalam mengukuhkan lagi hubungan kedua-dua negara. Selain Tun Dr. Mahathir, seramai 17 pemimpin dan ketua negara luar turut hadir. Antaranya Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Kemboja Hun Sen. Jokowi akan mengangkat sumpah pelantikannya di bangunan Parlimen Indonesia jam 2 petang ini selepas memenangi pilihan raya Presiden 2019 pada 17 April lepas. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Keputusan Kementerian Pendidikan melarang pengedaran komik inisiatif jalur dan laluan BRI di sekolah dan institusi pendidikan adalah atas nasihat Kementerian Dalam Negeri KDN. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata, sudah menjadi dasar KPM, sebarang komik politik harus mendapat kelulusan KDN sebelum dibenarkan untuk edaran. Kita bertindak di atas nasihat Kementerian Dalam Negeri. Jadi cuma sebarang komik politik, buku politik ataupun propaganda untuk diedarkan pada sekolah, kalau boleh kena melalui salurannya lah. Dan kalau boleh melalui KDN, kerana kita mempunyai undang-undang. Jadi kita bertindak di atas landasan rule of law ataupun landasan undang-undang. Apa-apa hal kita kena rujuk kepada KDN kerana bahan cipta ni ada dia punya akta sendiri. Dan dia memberi kesan kepada Dr. Mazli mengulas desakan 43 pemimpin akar umbi termasuk beberapa adun DAP yang membantah keputusannya melarang pengedaran komik BRI daripada memasuki sekolah. Dalam satu kenyataan bersama, mereka juga mempersoalkan adakah Dr. Mazli dilantik Pakatan Harapan PH atau UMNO. Dr. Mazli ditemui selepas merasmikan jom sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Kerang, Tanjung Piai, Johor pagi tadi. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan Deepavali kepada pelajar keturunan India. Beliau turut mengumumkan bantuan RM70,000 bagi membiayai kos penyelenggaraan sekolah. Visi Negeri Pintar Smart Selangor bukan retorik semata-mata. Bahkan ia adalah satu daripada agenda utama menghubungkan rakyat negeri dan industri. Pelbagai inisiatif dilancarkan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat bagi memastikan setiap lapisan masyarakat menerima manfaatnya. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenainya, kita terus saja berlintas langsung bersama wartawan Izrina Amir Hamzah yang kini berada di Bandar Tasik Puteri Rawang sempena jelajah 360 Smart Selangor. Silakan Izrina. Terima kasih Howard di Sri Pentas. Saya kini bersiaran secara langsung di Bandar Tasik Puteri Rawang sempena jelajah 360 darjah Smart Selangor. Saya kini berada di lokasi terakhir dan juga hari terakhir, namun pengunjung boleh juga datang ke sini untuk menyaksikan program ini lebih dekat kepada pengunjung supaya mengetahui apa sebenarnya misi dan aspirasi yang ingin dibawakan oleh Pemerbadanan Menteri Besar Incorporated MBI Selangor untuk kepada penduduk, bukan sahaja penduduk bandar namun juga di luar bandar khususnya. Apa juga misi Negeri Pintar yang bermaksud untuk memperkenalkan lagi lebih banyak aplikasi yang membolehkan supaya hidup dan rutin seharian penduduk lebih mudah di masa hadapan dan terutamanya menjelang 2025. Dan saya tidak kesorangan, saya ingin memperkenalkan
memperkenalkan anda dengan Ketua Jabatan Media dan Perhubungan Awam KDEB Waste Management yang menguruskan sisa-sisa sampah di Selangor. Saya bersama dengan Puan Mahfuzah Muhammad Tarmidi. Hai Izrin. Okey, terima kasih Puan Mahfuzah kerana sudi bersama kami dalam Buletin 1.30. Saya nak tanya satu soalan. Apa yang sebenarnya Jabatan Puan memperkenalkan aplikasi sejak jelajah ini telah dilancarkan pada 2015? Okey, program jelajah ini merupakan satu platform yang sangat baik untuk KDEB Waste Management Berhad dalam kita berkongsi maklumat banyak perkara. Pertamanya dari segi operasi kita berkenaan dengan pengurusan sisa pekerja di negeri Selangor ini, dan yang keduanya bagaimana pengurusan sepekerja ni sekiranya ada masalah aduan dan sebagainya boleh disalurkan kepada kami untuk kami membuat tindakan. Pada hari ini ataupun sebelum ni, sejak daripada diperkenalkan event ni ataupun program ni, kami telah pun mengetengahkan berkenaan dengan penggunaan iClean Selangor application ataupun aplikasi iClean Selangor. Aplikasi ini merupakan salah satu mekanisme di mana orang ramai boleh menyalurkan aduan berkenaan dengan pengurusan sampah. Kalau sampah tak kutip ke, lari daripada jadual ke, boleh melalui aplikasi ini untuk maklum kepada kami, dan tindakan kami akan diselenggarakan ataupun diselesaikan dalam masa 24 jam mengikut SOP kami. Baik Puan, panjang betul penerangan dia. Habis soalan saya, semua dia dah jawabkan. Puan, jadi setakat yang sambutan melalui program ni, platform yang kita dah buat jelajah ni, bagaimana sambutannya dan adakah peningkatan dari segi ni? Okey, sambutan memang sangat menggalakkan. Daripada awal last year kita participate dalam event ni sehinggalah sekarang yang terakhir untuk 2019, saya boleh katakan booth kita sentiasa diserbu oleh orang ramai untuk mendapatkan maklumat, untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan operasi, tentang sistem aduan dan pelbagai lagi. Okey, contohnya saya bagi satu contoh dengan penggunaan dengan event pada hari ini. Daripada awal kita masuk ataupun kita participate dalam event ni, subscriber iClean lebih kurang dalam 4,500 orang. Okay? Sehingga kini direkodkan lebih 6,000 subscriber. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Saya rasa kita masa amat mencemburi kita. Untuk kita tahu lebih lanjut mengenai aplikasi ini, kita akan layari laman web dan juga media sosial yang disediakan. Baik, terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Nanti kita berbual lagi. Boleh. Jangan merajuk dengan saya. It's okay. Terima kasih TV3. Baiklah, saya kira itu saja untuk saya di sini, Hawa, dan juga penonton Buletin 1.30. Jangan lupa teruskan bersama TV3. Terima kasih dan kembali kepada Sri Pentas. Terima kasih Izrina Amir Hamzah langsung dari Rawang. Selamat bertugas. Kita ke laporan seterusnya. 9 anggota polis ditahan dalam operasi di pusat hiburan di Jalan Pil dan Jalan Metro Pudu di Ibu Negara semalam. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Zamri Yahya berkata, siasatan lanjut dan tindakan tata tertib bakal diambil terhadap mereka kerana melanggar arahan larangan mengunjungi tempat hiburan kecuali bagi tujuan tugasan. Operasi bersebadu JIPS Kuala Lumpur, Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur dan Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Wang Semaju bermula 10.30 malam hingga 5.30 pagi. Katanya hasil pemeriksaan mendapati 9 anggota polis berusia 23 hingga 53 tahun itu berada di pusat hiburan terbabit. Ujian air kencing ke atas anggota terbabit bagaimanapun mendapati mereka negatif dadah. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengeluarkan arahan larangan kepada semua pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM mengunjungi tempat hiburan. Setelah menghilangkan diri hampir 2 tahun, penduduk Kuala Nerus, Terengganu percaya buaya tembaga yang pernah mereka panggil dengan gelaran Mamat muncul kembali ketika ditemui di lombong tinggal di Kampung Tepuh, Kuala Nerus sekitar 2016. Buaya itu hanyalah sepanjang kira-kira 1 meter. Kini buaya yang dianggar berusia 5 tahun itu membesar hampir 3 meter. Menurut penduduk Abdul Rahman Harun, sejak kemunculan kembali buaya itu, orang ramai mula berkunjung kembali ke Kampung Tepuh untuk melihat reptilia itu dari dekat. Kelibat Mamat ditemui setiap hari di tepi lombong kerana menantikan makanan yang diberi oleh penduduk kampung. Kalau dia lapor, dia mari lah. Kalau dia kenyang tak mari, dia kenyang ada gitu je. Kalau dia lapor, memang mari.
Dia mari tepi nak makan. Tak panggil pun dia mari. Kalau dia lapor. Kepala ayam. Kepala ayam lah. Dah kena orang lain kena beli. Kepala ayam ambil saja. Sementara itu, penduduk kampung juga merayu pihak berkenaan agar membiarkan sahaja Mamat tinggal di lombong berkenaan kerana ianya sudah jinak dan tidak mengancam penduduk. Kalau kasar sejika mendengar kalau orang ambil, mana orang kampung nak tengok apa lah. Tak payah orang saya dah. Sebab masa ni tak ada punya apa-apa lagi lah masa ni. Akan datang saya tak tahulah. Mana Asal Mamat dipercayai daripada seekor anak buaya tembaga yang dikatakan jinak dan sering timbul apabila namanya dipanggil di tempat tinggalnya di lombong tinggal di Kampung Tepuh. Namun ketika usaha untuk memindahkannya dipergiatkan pada September 2017, Mamat tiba-tiba menghilangkan diri. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perdana Menteri Britain Boris Johnson dilaporkan mengutus surat kepada Kesatuan Eropah EU bagi memohon penangguhan Brexit. Johnson mengambil tindakan itu selepas anggota Dewan Rakyat menolak pindaan perjanjian keluar dari EU yang dikemukakannya. Justru ia memaksa Johnson memohon penangguhan daripada EU berbanding tarikh yang ditetapkan pada 31 Oktober ini. Bagaimanapun, beliau dilaporkan enggan menandatangani surat yang dihantar kepada Presiden Majlis Eropah Donald Tusk. Johnson sebelum ini berjanji untuk memastikan Britain keluar daripada EU dalam tempoh yang ditetapkan. Dalam pada itu, beberapa menteri kerajaan dan anggota Parlimen United Kingdom terpaksa bergantung kepada perlindungan polis ketika meninggalkan bangunan Parlimen. Ia selepas anggota Dewan Rakyat menolak pindaan perjanjian keluar dari EU yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Ahli Konservatif Michael Gove dan Andrea Leadsom serta anggota Parti Buruh Diane Abbott antara yang terpaksa diberi kawalan keselamatan ketat ketika meninggalkan Istana Westminster. Perhimpunan di Serata Bandar London semalam dilaporkan disertai ratusan ribu orang dan disifatkan yang paling besar setakat ini. Turki menggesa Amerika Syarikat menggunakan pengaruhnya untuk memastikan pasukan tentera Kurdis keluar dari zon selamat di sempadan Syria mengikut perjanjian yang dipersetujui dengan Washington. Menurut jurucakap Presiden, mereka komited dengan perjanjian yang telah dipersetujui dan Kurdis sepatutnya keluar dalam tempoh 5 hari. Tambah kalin, mereka sudah memaklumkan rakan sejawat di Amerika Syarikat untuk menggunakan pengaruh negara itu agar memastikan Kurdis keluar tanpa sebarang insiden. Semalam, pasukan tentera Turki dan Kurdis menuduh satu sama lain melanggar perjanjian gencatan senjata di Timur Laut Syria yang bertujuan menghalang Ankara daripada melancarkan serangan sehinggalah tentera Kurdis keluar dari zon selamat di sempadan. Perjanjian yang dipersetujui hasil rundingan Amerika Syarikat memberi tempoh 5 hari kepada tentera Kurdis untuk berundur dan ia bakal tamat pada Selasa ini. Bagaimanapun, Kalin menuduh pasukan tentera Kurdis melancarkan 16 serangan ke atas bandar Ras Al Ain dan Tal Abyad yang terletak di sempadan. Presiden Chile Sebastian Pinera mengumumkan pembatalan kenaikan harga tambang pengangkutan awam yang mengakibatkan protes di seluruh negara. Dalam ucapannya itu, Pinera berkata beliau sudah mendengar suara hati rakyat dengan rasa rendah diri dan luahan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat mengenai kos hidup di negara itu. Beliau turut mengumumkan penubuhan kumpulan kerja bagi menangani isu yang dibangkitkan oleh penunjuk perasaan. Namun, Pinera tidak menarik balik perintah berkurung yang diumumkan sebelum ini seperti yang dijangka ramai pihak. Terdahulu, beliau mengumumkan perintah darurat ketika pertempuran antara polis dan peserta protes di Santiago terus berlarutan serta merebat ke bandar lain di Chile. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Sukan Liga Sepak Takraw STL 2019, Johor Tigris terpaksa menelan kekecewaan selepas tewas kali kedua berturut-turut minggu ini. Selepas ditundukkan Terengganu Turtles Jumaat lalu, giliran Negeri Sembilan Antlers pula menambah duka Tigris semalam. Ini adalah kemenangan kedua Antlers ke atas Tigris selepas turut memenangi aksi pertama 27 September lalu. 4 perlawanan berlangsung semalam dengan pertemuan Negeri Sembilan Antlers menentang Johor Tigris paling menjadi tumpuan. Selepas kekalahan kepada Kelantan Warriors Jumaat lalu, Antlers tetap positif dengan misi mahu memburu kemenangan. Memang satu perlawanan yang sengit apabila Antlers terpaksa memerah keringat sebelum menang set pertama 21-16 berdepan trio Surasi Tigris. Ada cubaan Tigris untuk bangkit pada set berikutnya, namun aksi lebih konsisten yang disajikan Antlers jelas menyukarkan Tigris. Usaha Tigris tersekat dan akhirnya terpaksa akur dengan kekalahan 21-12 kepada Antlers. Tigris yang cuba bangkit untuk menyamakan kedudukan akhirnya terpaksa akur apabila hasrat mereka lebur ditewaskan Antlers dengan mata 21-12. Untuk rekod, ia merupakan kemenangan ke-6 Antlers, manakala Tigris turun ke tangga ke-4 selepas menerima kekalahan ke-5 musim ini. Hoki Piala Sultan Johor. Hasrat India untuk membalas kekalahan musim lalu tidak menjadi kenyataan apabila sekali lagi dikecewakan Great Britain. Britain berjaya mempertahankan kejuaraan selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas India pada perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium Hoki Taman Daya. Tumpas 3-2 pada perlawanan akhir tahun lalu, ada dendam mahu dibalas India ketika berdepan Great Britain pada aksi penentuan juara. Menerusi keputusan 3-sama yang dicatat pada pertemuan peringkat kumpulan Jumaat lalu, memang jangkaan aksi sengit disajikan kedua-dua pasukan. Kekal dengan keputusan 0-0 tamat 30 minit pertama, kedua-dua pasukan bagaimanapun terus buntu untuk mencipta jaringan. Sehinggalah perlawanan memasuki suku keempat, India mula memperolehi kelebihan. Jaringan sudut penalti Gursa Hipjit Singh minit ke-49 letakkan India mendahului 1-0. Namun Britain pantas membalas apabila turut meraih gol sudut penalti menerusi Stuart Rushmere seminit berselang. Ketika ramai menjangkakan perlawanan berlanjutan ke penentuan shootout, Rushmere muncul wira Britain menjaringkan gol kemenangan di penghujung permainan untuk keputusan penuh 2-1 memihak skuad bimbingan John Blaby. Kemenangan ini menyaksikan Great Britain berjaya mempertahankan kejuaraan, juga gelaran kali ketiga selepas turut melakukannya pada 2015 dan 2018. Pada majlis penyampaian hadiah, kejayaan Malaysia menaiki podium selaku pasukan ketiga terbaik turut diraikan peminat di Stadium Hoki Taman Daya. Buletin 1.30 berhenti di sini. Sepenuh hari sloth antarabangsa yang disambut di Zoo Vienna, saksikan visual sloth yang bernama Alberta dan Einstein serta anaknya yang berusia 9 bulan. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.